Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, Wawasan 2020. Sebelum cikgu mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, maksud Wawasan 2020. Wawasan 2020 ialah satu gagasan negara menjadi maju menjelang tahun 2020. Jadi, Wawasan 2020 merujuk apa? Merujuk pada gagasan. Wawasan merujuk pada gagasan. Persamaan antara wawasan dengan gagasan ni adalah perkataan, tiga perkataannya tu hampir sama. Wawasan, gagasan. Bezanya huruf W dengan huruf G. Betul tak? Jadi wawasan ni merujuk pada apa? Gagasan. Gagasan siapa? Gagasan negara menjadi maju menjelang tahun 2020. Sebab tu maksudnya Wawasan 2020. Cikgu ulang balik nak. Wawasan ni merujuk pada apa? Wawasan merujuk pada gagasan. Gagasan siapa? Gagasan negara menjadi maju menjelang tahun 2020. Ianya dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991. Tengok, matlamat Wawasan 2020 ada dua. Yang pertama, menjadi negara industri yang maju menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara maju yang lain. Matlamat dia yang pertama nak jadi negara apa? Negara industri yang maju. Ya, kalau jadi negara industri itu sangat maju. Negara-negara Eropah yang digelar sebagai negara maju itu adalah negara-negara yang industri. Negara industri adalah negara yang maju. Jadi kita nak jadi negara apa? Menjadi negara industri yang maju tetapi menggunakan acuan sendiri. Yang kedua, kemajuan yang kita peroleh adalah kemajuan yang bersepadu ataupun menyeluruh dan tidak tertumpu kepada aspek fizikal sahaja seperti negara barat. Jadi ada apa matlamat semua? Ada dua matlamat. Yang pertama, menjadi negara industri yang maju menggunakan acuan sendiri seperti negara maju yang lain. Yang kedua, kemajuan yang diperoleh itu adalah kemajuan yang bersepadu dan tidak tertumpu kepada aspek fizikal sahaja. Jadi cikgu ulang balik. Apa maksud Wawasan 2020? Wawasan tu merujuk pada apa? Gagasan. Gagasan siapa? Gagasan negara menjadi maju menjelang tahun 2020. Ada apa matlamat? Ada dua matlamat. Yang pertama, menjadi negara industri yang maju mengikut acuan sendiri. Dan yang kedua, kemajuan tu kemajuan macam mana? Kemajuan yang bersepadu dan tidak tertumpu aspek fizikal sahaja. Okey, tengok. Terdapat 9 cabaran Wawasan 2020. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang makmur. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang liberal. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang penyayang. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang saintifik. Yang kelapan, mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Dan yang kesembilan, mewujudkan masyarakat yang demokratik. Tengok formula mengingat 9 cabaran Wawasan 2020. Formulanya, motor Mak Limah yang ada satu sayap di depan. Motor Mak Limah ada berapa sayap? Ada satu je sayap. Di mana? Di depan. Jadi motor dia boleh terbang tak? Sudah tentu tak boleh. Jadi formulanya, motor Mak Limah yang ada satu sayap di depan. Ni bukan cerita hantu Kak Limah lah. Ni cerita motor Mak Limah. Okey, tengok penerangan formula. Motor merujuk pada moral, persamaan pada huruf MO di depan. Mak merujuk pada makmur. Makmur ni ada dua sebutan. Sebutan pertama, mak. Makmur merujuk pada mak. Limah merujuk pada liberal, persamaan pada huruf LI di depan. Limah, liberal. Yang merujuk pada penyayang. Penyayang berasal daripada perkataan yang. Yang penyayang. Ada merujuk pada adil, persamaan pada huruf AD di depan. Ada, adil. Satu merujuk pada bersatu. Bersatu berasal dari perkataan satu. Jadi satu merujuk bersatu. Sayap merujuk pada saintifik, persamaan pada huruf SA di depan. Sayap, saintifik. D merujuk pada perkataan damai. Ejaan damai bermula daripada huruf D dan diakhiri dengan huruf I.
Sebab tu menjadikannya D. D merujuk pada damai. Last sekali depan merujuk pada demokratik. Persamaan pada huruf DE di depan. Depan demokratik. Jadi apa formula 9 cabaran wawasan 2020? Motor Mak 5 yang ada satu sayap di depan. Cikgu ulang balik nak. Motor tu merujuk apa? Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Mak tu apa? Mewujudkan masyarakat yang makmur. 5 tu apa? Mewujudkan masyarakat yang liberal. Yang tu apa? Mewujudkan masyarakat yang penyayang. Ada tu apa? Mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi. 1 tu apa? Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Sayap tu apa? Mewujudkan masyarakat yang saintifik. D tu apa? Mewujudkan masyarakat yang damai. Dan depan tu merujuk pada apa? Mewujudkan masyarakat yang demokratik. Jadi formulanya, formula 9 cabaran wawasan 2020, motor Mak 5 yang ada satu sayap di depan. Okey, tengok penerangan satu-satu. Yang pertama, motor dulu, iaitu mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Masyarakat yang bermoral adalah masyarakat yang patuh pada agama dan berbudaya unggul. Apa maksud budaya unggul? Mempunyai sifat nilai-nilai murni yang sangat baik dalam kehidupan. Jadi ingatlah, masyarakat bermoral ni masyarakat yang patuh pada apa? Patuh pada agama dan berbudaya unggul. Semua ni diperolehi dalam apa? Diperolehi melalui sistem pendidikan dan institusi keluarga. Cabaran yang kedua pula apa? Ingat balik formula. Motor Mak. Mak tu apa? Mewujudkan masyarakat yang makmur. Okey, tengok penerangan. Mewujudkan masyarakat yang makmur. Masyarakat yang makmur ni adalah masyarakat yang kaya. Bila semua kaya, maka tiada masyarakat yang miskin. Jadi ingat, makmur ni merujuk pada masyarakat yang kaya raya. Jadi kalau semua kaya, tiada yang miskin. Cabaran yang ketiga pula apa? Ingat balik formula. Motor Mak 5. 5 tu apa? Mewujudkan masyarakat yang liberal. Okey, masyarakat yang liberal adalah masyarakat yang bersedia menerima perubahan. Ingatlah, masyarakat yang liberal adalah masyarakat yang bersedia menerima perubahan. Kalau makmur tadi apa? Makmur tadi masyarakat yang kaya. Moral tadi apa? Moral adalah masyarakat yang patuh pada agama. Jadi liberal, masyarakat yang bersedia menerima perubahan. Nak berubah, kena menerima pandangan orang lain. Dia bersedia menerima pandangan orang lain, barulah boleh berubah. Kalau tak mahu terima pandangan orang lain, degil macam mana nak berubah? Jadi kena bersedia menerima pandangan orang lain, baru boleh berubah. Okey, cabaran yang keempat apa? Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang. Yang tu apa? Mewujudkan masyarakat yang penyayang. Masyarakat yang penyayang ni melahirkan masyarakat yang saling bantu-membantu. Penyayang ni daripada sifat apa? Bantu-membantu. Bila kita sayang orang, kita akan bantu tak? Ya, kita akan bantu. Selain bantu-bantu, bekerjasama, bermuafakat dan lain-lain. Mereka ni tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, mengutamakan kepentingan masyarakat sekeliling. Ingatlah, orang yang penyayang ni tak penting diri. Disebabkan dia sayang, jadi dia pentingkan masyarakat yang di sekeliling dia. Sebab tu maksud dia penyayang. Saling bantu-membantu, bekerjasama, bermuafakat dan lain-lain. Jadi penyayang ni tak pentingkan diri. Kita ulang balik tadi. Masyarakat bermoral apa? Patuh pada agama. Masyarakat makmur apa? Kaya raya. Masyarakat liberal apa? Sedia menerima perubahan. Masyarakat penyayang apa? Tak penting diri sendiri. Sentiasa buat bantu-membantu, kerjasama, bermuafakat dan lain-lain. Okey, cabaran yang kelima pula apa? Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada. Ada tu apa? Mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi. Ekonomi tidak dikuasai oleh golongan tertentu sahaja. Sebaliknya, ekonomi dikuasai oleh semua golongan. Kalau satu golongan je menguasai ekonomi, ini akan menimbulkan kemarahan. Ingatlah, nak adil dari segi ekonomi, mestilah ekonomi dikuasai oleh semua golongan. Tetapi sebaliknya, lah ni ekonomi dikuasai oleh beberapa je golongan, bukan semua golongan. Disebabkan itulah menimbulkan kemarahan. Inilah cabaran yang harus dihadapi oleh negara, iaitu mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi. Okey, tengok cabaran yang seterusnya. Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada. Satu tu apa? Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Cabaran yang ke-6. Bila ada bersatu padu,
automatik akan mewujudkan perpaduan. Ingatlah, bersatu padu mesti mewujudkan perpaduan. Apa persamaan bersatu padu dengan perpaduan? Perkataan yang sama adalah padu. Bersatu padu mewujudkan perpaduan. Perpaduan menjadi asas kekuatan sesebuah negara. Kalau semua kaum tidak bersatu padu, macam mana negara nak jadi kuat? Jadi negara akan mudah untuk dijajah. Kalau nak jadi kuat, kena buat apa? Kena bersatu padu mewujudkan perpaduan. Okey, lihat cabaran yang ketujuh pula apa? Ingat boleh formula. Motor Mak 5 yang ada satu sayap. Sayap merujuk apa? Mewujudkan masyarakat yang saintifik. Iaitu masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu sains dan teknologi. Ilmu ini dapat menjana produktiviti dan amalan kreatif serta inovatif. Ya, ilmu sains dan teknologi ini betulkah dapat menjana produktiviti serta amalan kreatif dan inovatif? Ya, betul. Jadi ilmu sains teknologi ni penting ke tak penting? Sangat penting. Okey, tengok cabaran yang seterusnya. Cabaran yang ke-8. Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada satu sayap D. D tu apa? Mewujudkan masyarakat yang damai. Tengok. Masyarakat yang damai ni adalah masyarakat yang berjiwa bebas. Jiwa mereka bebas. Perasaan mereka tenteram dan bersikap terbuka. Ingatlah, masyarakat yang aman damai ni masyarakat yang berjiwa bebas. Hidup aman damai mesti berjiwa bebas. Berperasaan pula, berperasaan tenteram. Setiap hari hidup tenteram ya, aman ya. Sebab tu dia jadi aman. Sebab perasaan tenteram dan bersikap terbuka ya. Orang nak bagi pandangan dia terima. Orang nak keluarkan pendapat dia terima. Jadi bermaksud masyarakat tu aman dan damai tak? Ya, sangat aman dan sangat damai. Ingatlah, masyarakat yang aman damai ni mestilah berjiwa bebas, berperasaan tenteram dan bersikap terbuka. Okey. Akhirnya bila mempunyai jiwa bebas, perasaan tenteram dan bersikap terbuka, dapat memajukan negara sendiri. Bila semua aman damai, negara akan jadi sangat maju. Tapi kalau negara asyik berperang je, setiap hari berperang, setiap hari bertengkar, setiap hari bertumbuk, setiap hari demonstrasi, negara akan maju tak? Tak boleh buat pembangunan. Negara akan jadi sangat hancur. Okey, dan cabaran yang terakhir adalah mewujudkan masyarakat yang demokratik. Iaitu formulanya apa? Depan, demokratik. Demokratik ni adalah masyarakat yang bebas untuk memilih kerajaan. Ingatlah, demokratik ni adalah memilih kerajaan. Siapa yang pilih kerajaan? Rakyat yang akan pilih kerajaan. Okey, jadi semua sekali ada berapa cabaran? Wawasan 2020 semua ada 9 cabaran. Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada satu sayap di depan. Motor tu apa? Mewujudkan masyarakat yang bermoral. Bermoral ni mesti patuh pada agama. Mak tu apa? Mewujudkan masyarakat yang makmur. Makmur ni adalah masyarakat yang kaya. Maka tiada yang miskin. 5 tu apa? Mewujudkan masyarakat yang liberal. Masyarakat liberal ni bersedia untuk menerima perubahan. Nak berubah kena menerima pandangan orang lain. Motor Mak 5 yang tu apa? Mewujudkan masyarakat yang penyayang. Masyarakat penyayang tidak utamakan diri sendiri, tapi mengutamakan masyarakat sekeliling dengan mengadakan aktiviti bantu-membantu, kerjasama, bermuafakat dan lain-lain. Yang ada tu adalah mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi. Iaitu ekonomi tidak dikuasai oleh satu golongan sahaja, kerana akan menimbulkan kemarahan. Cabaran yang ke-6, ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada satu. Satu tu apa? Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Bersatu padu mewujudkan perpaduan. Perpaduan menjadi asas kekuatan negara. Cabaran yang ke-7, sayap. Sayap mewujudkan masyarakat yang saintifik. Iaitu masyarakat yang menguasai ilmu, terutamanya ilmu sains dan teknologi. Mewujudkan produktiviti yang tinggi, bersifat kreatif dan inovatif. Cabaran yang ke-8, ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada satu sayap D. D tu mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Masyarakat aman dan damai ni mestilah berjiwa bebas.
berperasaan tenteram, dan juga bersikap terbuka. Bila berjiwa bebas, berperasaan sangat tenteram dan bersikap terbuka, jadi kehidupan akan jadi aman dan damai tak? Ya, sangat aman dan damai. Jadi negara akan menjadi maju di mata dunia. Dan last sekali, cabaran yang ke-9, depan tu bang, wujudkan masyarakat yang demokratik, iaitu rakyat bebas untuk memilih kerajaan. Okey, kita lihat analisis kekerapan bab 7. Maaf, ini kan bab 7 lah, ini bab 8. Pembetulan di situ. Analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 hingga 2019. Tengok, yang warna merah tu adalah SPM sebenarnya, yang kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok yang warna merah tu. 2010 naik, 11 tak naik, 12 tak naik. Daripada 2013 naik, 14 naik, 15 naik, 16 naik, 17 naik, 18 naik, 19 naik. Daripada 2013 sampai 2019, semuanya naik. Tak pernah miss pun lagi. Termasuk 2020 adakah akan naik? Ya, berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 8 yang sedang kita belajar ni. Okey, tengok SPM ulangan pula. SPM ulangan 14 ulangan naik, 15 ulangan naik 2 soalan. Struktur 1, esei 1. 16 ulangan naik, 17 ulangan je tak naik. 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. Yang nak ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu. Cikgu ulang balik dia punya trend lah. 2010 naik, 11 tak naik, 12 tak naik, 2013 naik, 14 naik, 15 naik, 16 naik, 17 naik, 18 naik, 19 naik. 13 sampai 19 semua naik. Jadi 2020 berkemungkinan akan naik. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 8. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi. Tajuk yang kita belajar adalah wawasan 2020. Tolong tengok di dalam analisis tu, setakat ni dalam SPM ulangan je pernah naik. SPM sebenar naik dah lagi. Ya, tak pernah langsung naik lagi. Jadi tolong bagi perhatian untuk wawasan 2020. Berkemungkinan akan naik pada tahun 2020 ini. Kerana 2020 ni adalah tahun yang terakhir untuk wawasan 2020. Ingat nak, SPM sebenar tak pernah langsung naik lagi. Jadi tolong bagi perhatian untuk tajuk wawasan 2020. Okey, tengok. Contoh soalan struktur, markahnya 244. Okey, tengok satu persatu. Soalan A. Nyatakan maksud wawasan 2020. Apa kehendak soalan? Maksud wawasan 2020. Ingat balik, wawasan tu merujuk apa? Gagasan. Gagasan siapa? Gagasan negara menjadi maju menjelang tahun 2020. Tengok di ruangan jawapan. Ada ruangan jawapan satu Roma dengan dua Roma tak? Tak ada. Dia ada garisan terus je. Jadi bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Nak buat ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok. Ambil pembuka dah. Maksud wawasan 2020 ialah gagasan negara menjadi maju menjelang tahun 2020. Pandainya. Tengok soalan B. Apakah kekangan yang dihadapi oleh kerajaan dalam menjayakan wawasan 2020? Apa kehendak soalan? Kekangan menjayakan wawasan 2020. Kekangan ni merujuk pada apa? Merujuk pada cabaran. Cabaran ada formula tak? Ada. Apa formula cabaran wawasan 2020? Motor Mak 5 yang ada satu sayap di depan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada ruangan satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Kekangan dihadapi oleh kerajaan dalam menjayakan wawasan 2020 ialah motor tu apa? Moral, iaitu mewujudkan masyarakat yang bermoral. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa yang cikgu ajak? Menggunakan number, pandainya. Jadi start dengan kedua, koma. Mak tu apa? Mewujudkan masyarakat yang makmur. Lepas kedua, ketiga, koma. 5 tu apa? Mewujudkan masyarakat yang liberal, titik. Lepas ketiga, keempat, koma. Yang tu apa? Mewujudkan masyarakat yang penyayang, titik. Ada lagi tak? Ada. Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada. Ada tu apa? Adil dari segi ekonomi. Jadi lepas keempat, kelima, mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi, titik. Lepas kelima, keenam. Ada lagi tak? Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada satu tu apa? Keenam, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Lepas keenam, ketujuh. Sayap tu apa? Mewujudkan masyarakat yang saintifik. Lepas ketujuh, ke-8.
D tu apa? Mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Dan last sekali ke-9, mewujudkan masyarakat yang demokratik pandainya. Okey, tengok soalan C. TN50 ataupun Transformasi Nasional 2050 yang dilancarkan pada 19 Januari 2017 merupakan kesinambungan wawasan 2020 bagi memacu masa depan negara dari 2020 hingga 2050. Jelaskan peranan anda dalam menjayakan Transformasi Nasional 50. Apa kehendak soalan? Peranan dalam menjayakan Transformasi 50. Transformasi Nasional 50. Jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Peranan saya dalam menjalankan Transformasi Nasional 50 ialah melibatkan diri dalam pengisian setiap program wawasan 2020. Titik. Lepas titik penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin negara yang terdahulu. Lepas kedua, ketiga, koma, berusaha mengekalkan kemajuan negara. Titik. Lepas ketiga, keempat, koma, berusaha mengekalkan perpaduan negara. Titik. Apa lagi peranan kita? Boleh tak nak masuk yang 9 cabaran tu? Boleh. Ingat balik formula. Motor Mak 5. Motor tu apa? Mewujudkan masyarakat yang bermoral. Lepas keempat, kelima, mewujudkan masyarakat yang bermoral iaitu patuh pada agama. Titik. Motor mak-mak tu apa? Makmur. Lepas kelima, keenam, mewujudkan masyarakat yang makmur. Ya. Kalau nak masuk 9 cabaran tu pun boleh. Yang penting, bawa masuk penanda wacana dulu di hadapannya. Penanda wacana cikgu ajak adalah menggunakan number. Ingat number 6. Lepas ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai dan seterusnya. Yang penting jawab dalam keadaan puas-puas. Apa maksud puas-puas? Bagi jawapan yang lebih. Okey, tengok contoh soalan esei. Soalan esei markahnya 488. Okey, tengok satu persatu. Soalan A, nyatakan matlamat wawasan 2020. Okey, matlamat wawasan 2020 tadi ada apa? Ada dua. Dua sahaja. Tengok pembukanya. Matlamat wawasan 2020 ialah menjadi negara industri yang maju menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara maju yang lain. Titik. Kemajuan yang bersepadu dan tidak tertumpu kepada aspek fizikal sahaja seperti negara barat. Jadi ada apa matlamat? Dua matlamat sahaja. Menjadi negara industri yang maju ikut acuan sendiri dan kemajuan yang bersepadu. Tidak tertumpu aspek fizikal sahaja. Okey, tengok soalan B. Jelaskan cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan wawasan 2020. 8 markah. Apa kehendak soalan? Cabaran wawasan 2020. Ada formula tak cabaran wawasan 2020? Ada formula. Apa formulanya? Motor Mak 5 yang ada satu sayap di depan. Okey, jadi pembuka untuk soalan esei ni, cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan wawasan 2020 ialah motor tu apa? Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Titik. Masyarakat yang patuh pada agama dan berbudaya unggul melalui sistem pendidikan dan institusi keluarga. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Cabaran kedua ialah mewujudkan masyarakat yang makmur, iaitu masyarakat yang kaya atau mewah dan tiada masyarakat yang miskin. Lepas cabaran kedua, cabaran ketiga. 5 tu apa? Liberal. Mewujudkan masyarakat yang liberal, iaitu masyarakat yang bersedia menerima perubahan dan menerima pandangan orang lain. Lepas cabaran ketiga, cabaran keempat. Iaitu mewujudkan masyarakat yang penyayang, iaitu masyarakat yang saling bantu-membantu, bekerjasama, bermuafakat dan lain-lain lagi. Masyarakat tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat sekeliling. Ada lagi tak cabaran yang lain? Cabaran yang kelima apa? Ingat balik formula. Motor Mak 5 yang ada. Mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi, iaitu ekonomi tidak dikuasai oleh satu pihak sahaja tetapi dikuasai oleh semua pihak kerana ini akan menimbulkan kemarahan. Cabaran yang ke-6. Satu tu apa? Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, iaitu perpaduan asas kekuatan negara. Sayap tu apa? Cabaran yang ke-7. Mewujudkan masyarakat yang saintifik, iaitu masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan terutamanya sains dan teknologi agar dapat mewujudkan masyarakat yang berproduktiviti tinggi, kreatif dan inovatif. Cabaran yang ke-8. Mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, iaitu masyarakat yang berjiwa bebas, berperasaan tenteram dan bersikap terbuka. Hal ini dapat memajukan negara. Dan last sekali, mewujudkan masyarakat yang
demokratik, iaitu masyarakat yang bebas memilih pemimpin. Okey, last sekali soalan C. Berikan cadangan anda untuk mengatasi cabaran di 1B. Dapat markah. Okey, dia punya pembuka. Cadangan saya untuk mengatasi cabaran mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika ialah peranan sistem pendidikan. Ya, hal ini dengan menerapkan mata pelajaran tertentu untuk meningkatkan moral dan etika masyarakat sejak kecil. Contohnya memperkenalkan mata pelajaran civic dan kewarganegaraan di sekolah kebangsaan. Kesannya melahirkan masyarakat yang mempunyai pelbagai nilai murni apabila besar nanti. Ya, untuk soalan kebat ni mesti ada isi huraian hal ini. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini agar boleh, hal ini dengan boleh, hal ini dapat boleh. Yang ketiga ada contoh bermula perkataan contohnya, dan last sekali kesan bermula perkataan kesannya. Tengok cadangan seterusnya. Cadangan untuk mengatasi cabaran yang kedua ialah mewujudkan masyarakat yang makmur, iaitu pihak kerajaan menyediakan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, contohnya pertanian, perkilangan dan perikanan. Hal ini dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara. Ya, bila semua rakyat bekerja dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Kesannya taraf hidup rakyat meningkat. Ya, selain sektor kerajaan, peranan pendidikan, peranan siapa lagi yang boleh masuk? Peranan ibu bapa, peranan media massa. Ya, cuba pelajar-pelajar semua hurai tengok menggunakan peranan ibu bapa dengan media massa. Bawa masuk huraian dia, bawa masuk kesannya dan bawa masuk contohnya. Apa pula peranan yang harus dimainkan oleh ibu bapa dan juga media massa. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.